Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat datang ke channel Akmal Anime. Dan hari ni aku akan ceritakan kisah seram yang bertajuk Teman Tidur. Okey, kisah yang aku ingin kongsikan ini berlaku kat aku sendiri beberapa tahun yang lalu waktu aku belajar kat sebuah sekolah berasrama penuh di Malaysia. Okey, aku malas nak spesifikkan tempatnya sebab kisah aku ni tak adalah seram mana pun. Aku pun tak sedar waktu benda itu terjadi. Disebabkan ini pertama kali benda-benda macam ni berlaku kat aku sendiri, aku nak ceritalah juga walaupun tak seram. Kisah aku ni berlaku seingat aku pada bulan puasa. Jangan ingatkan bulan puasa tak ada benda-benda macam tu. Syaitan je kenikat, jin-jin masih berkeliaran. Dan aku rasa yang beramah mesra dengan aku ni pun jin kot. Untuk gambaran, dalam dom ini bilangan pelajarnya agak ramai. Dalam berbelas jugalah sebab katil pun double decker. Dom pula luas, muatlah nak sumbat budak ramai-ramai. Disebabkan luas itulah yang menjadikan dom ini agak suram dan seram. Sebelah luar tingkap dom pula ada pokok-pokok saja. Nak dijadikan cerita malam tu lepas light off. Kat sini pukul 12 semua dom dah wajib light off. Aku pun dah bersiap-siap nak tidur. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba salah seorang roommate aku ni meminta kebenaran untuk tidur couple dengan aku. Kalau kat asrama ni tidur couple satu katil tu perkara normal lah. Bukan sebab ukhuwah yang terjalin itu kuat sangat, tapi dah spesies lemah semangat kebanyakannya. Kenalah berteman tidur pun. Kalau nampak budak-budak asrama tidur sama-sama satu katil, bujang kecil itu janganlah fikir bukan-bukan ya. Kami ni straight, okey? Cuma untuk mengelakkan daripada perkara yang tak straight itu berlaku, pihak asrama memang tak galakkan sangat student untuk tidur satu katil sama-sama. Siap ada pengawas dengan badan dakwah sekolah bagi amaran lagi untuk tak tidur sekatil. Tapi budak-budak asrama biasalah, awal-awal je ikut peraturan, lepas dah senior semua naik tocang. Jangan kata student biasa, yang ada jawatan pun tumpang sekaki. Akulah salah seorang daripadanya. Tapi aku dalam kategori budak suci lagilah sebab tak pernah tidur couple ni. Hihi. Dah ada jawatan ni, kadang-kadang rasa bersalah juga. Cuma malam tu sebab aku tak sampai hati nak tolak perlawanan roommate aku tu, aku kenalah break rule tu buat kali pertama kalinya. Sekali-sekala apa salahnya kan, dua kali dua kala. Disebabkan keyakinan yang aku tak mungkin bengkok, aku pun dengan rela hati mempelawa roommate aku tu tidur sekali. Manalah tahu dia betul-betul takutkah. Lepas ni kalau aku takut, boleh aku cari dia pula. Dalam kegelapan malam selepas lampu semua ditutup, aku adalah sembang-sembang gitu-gitu dengan dia sebelum tidur tu. Tapi yang peliknya, dia macam tak layan sangat je. Dia lebih banyak diam malam tu. Padahal roommate aku tu seorang yang banyak mulut lagi, kecoh orang. Aku fikir mungkin dia penat sangat kot, atau dia nak tidur awal, esok mungkin nak bangun sahur kan. Aku pun tengok dia macam nak tidur dah. Aku pelawalah selimut sekali. Nasib baik dia tak mahu. Selepas ni hampa tahulah sebab apa nasib baik tu. Keesokan harinya, apabila aku terjaga untuk sahur, aku perasan roommate aku tu dah tak ada kat sebelah. Tapi dalam aku mamai tu, aku ternampaklah yang dia berjalan dari tengah dom keluar bilik. Untuk pengetahuan, katil aku ni tepi pintu sekali dan katil asal roommate aku tu hujung sekali ke dalam dom. Jadi kalau dia bangun dari katil, aku sepatutnya dia akan terus keluar lah. Melainkan kalau dia memang bangun dari katil dia kat ujung dom tu, dia akan lalu depan katil aku dululah untuk keluar. Waktu tu aku tak fikir apa-apalah sebab aku pun tengah mamai. Cuma terasalah sikit sebab dia tak gerak aku bangun sahur. Dah lah tidur satu katil kan. Nasib baik aku tersedar. Husnuzon je lah, mungkin dia dah gerak. Aku yang tidur mati, dan aku memang tidur mati pun. Beberapa hari kemudian, aku dan roommate aku yang sama tu kebetulan sembang-sembang pasal tidur couple ni. Biasalah tiap kali roll call, pelajar yang berjawatan akan brainwash pasal tidur couple. Memang jadi topik bersembang kamilah kat dom. Lepas tu dia tanya aku, pernah tidur couple tak? Mungkin dia fikir aku ni berjawatan mesti aku tak pernah buat kan.
Aku pun pelik lah, dah sah dia yang tidur couple dengan aku lagi mau tanya. Aku pun bagi tahulah sekali je aku pernah tidur couple ni. Dia boleh tanya dengan siapa? Budak ni baru beberapa hari takkan dah tak ingat. Makin pelik aku dibuatnya. Dengan muka pelik aku bagi tahulah. Dengan dia jalah first time aku tidur couple tu, giliran dia pula buat muka pelik kat aku. Katanya tak pernah pula dia tidur couple dengan aku. Sudah. Aku fikir dia nak main-main lah tu. Tapi tengok muka roommate aku waktu tu memang serius berbenar. Jarang roommate aku seorang ni nak serius macam tu. Bermati-matian pula untuk dia menindakkan statement aku. Aku pun bermati-matian juga mempertahankan cerita aku. Tak mungkinlah aku silap orang pula. Bukannya dia ada kembar kah, mungkin seriras kah. Terus cuak muka roommate aku waktu tu. Aku bila dah tengok muka cuak dia tu, malas lah nak sembang panjang-panjang. Terus kami tutup cerita. Sendiri-sendiri fahamlah. Dan itu menjadi tidur couple aku yang pertama dan terakhir di sekolah itu. Mungkin dia saja nak nasihatkan tak langgar peraturan dah depannya. Ataupun dia memang tak ada tempat tidur malam tu. Apa pun yang penting dia tak kacau aku lebih-lebih kan. Okeylah. Sekian sahaja cerita tak berapa seram aku untuk kali ini. Moga seram dengan cerita aku ni. Okey korang, terima kasih kerana sudi mendengar kisah apa yang aku sampaikan. Itu bukan cerita aku, tapi cerita daripada Sok Kelawar. Twitter Sok Kelawar, jangan lupa follow by the way. Okey, itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih dan bye.